Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika dia masuk masjid tuan-tuan, dia nampak member dia lah, sama senior masuk Islam, orang penting dalam Islam, yang namanya iaitu Hassan. Siapa Hassan tuan-tuan? Hassan bin Thabit ini tuan-tuan, bangsa Ansar, Al-Ansari, merupakan salah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa tuan-tuan yang top tiga top utama penyair Nabi? Tiga tu. Hassan bin Thabit. Kalau nak bagi nama cucu Hassan, letak sabdu dengan alif. Ha sin sabdu alif nun, Hassan. Kalau nak nama cucu Nabi, Hasan je, tak ada sabdu, tak ada alif. Boleh? Kalau nak jadi penyair, letakkan Hassan, ada sabdu, ada alif. Tapi kalau nak jadi cucu Nabi, Hasan sahaja. Itu dua-dua betul. Tuan-tuan taib. Jadi Hassan bin Thabit ini tuan-tuan, saya katakan tadi, salah seorang penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga tuan-tuan, yang kalau ingat tolong, saya tak terlintih sekarang ni. Kalau ingat yang ketiga siapa penyair Nabi SAW, nanti boleh share lah tuan-tuan. Itu yang tiga penyair utama Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ketika mana Sayyidina Umar masuk masjid, tengok Sayyidina Hassan apa buat tuan-tuan? Dia seorang yang sedang bersyair dalam masjid, baca qasidah kan, baca qasidah kan, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasidah ketuhanan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka Sayyidina Umar pun tuan, dia memerhatikan. Kalau ikut syarah, saya pun dapat lagi kitab tuan-tuan, 4 jilid lagi ni. Ini kitab As-Sayyid Al-Imam Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahanda kepada Prof Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama Tanah Haram, salah seorang tenaga Masjidil Haram tuan-tuan. Ini saya baru dapat minggu lepas. Ibanatul Ahkam juga mensyarahkan kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah banyak syarahnya tuan. Dikatakan lahadha di situ makna pandang selek, terjemah saya lah, joling-joling. Apalah Hasan ni, masjid orang baca Quran, beratib, majlis ilmu, kau bantai qasidah. Sayyidina Umar tak puas hati dengan Sayyidina Hassan bin Thabit tuan-tuan. Okey, maka kata Sayyidina Hassan, macam itulah gaya apa pandang-pandang selek pula. Sesungguhnya aku bersyair di dalamnya. Dalam mana tuan-tuan? Masjid Nabawi kan, Masjid Nabawi boleh, Masjid Nabawi boleh lah maknanya kan. Aku dulu masa zaman Nabi, aku qasidah, aku bersyair. Orang yang aku syair itu lebih mulia daripada kau, wahai Umar radhiyallahu an. Sayyidina Hassan tak setuju dengan teguran itu. Sayyidina Hassan kata tak ada masalah pun qasidah dalam masjid, sebab dulu zaman Nabi memang kita kata ni pensyair Nabi, antaranya Sayyidina Hassan bin Thabit, sehingga tuan-tuan didoakan la faddafuk. Sayyidina Hassan umur dia 120 tahun meninggal. Hassan bin Thabit meninggal umur 120 tahun, mulut cantik, gigi cantik, mulut wangi. Sebab Nabi kata apa? La faddafuka. Itu doa Nabi kepada Sayyidina Hassan. 3 perkataan je. La faddafuka. Mulut engkau tak akan berubah, kerana mulut engkau wangi dengan memuji, berselawat, qasidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Dan memang ada hadis yang mengatakan Sayyidina Hassan bin Thabit ini dibantu oleh malaikat, oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, kerana kojo dia tuan, dengan kesenian dia, dengan bakat dia itu, ditulis dakwah, menulis sesuatu, mendeklamasikan sesuatu untuk Nabi SAW. Ini Hassan bin Thabit tuan-tuan radhiyallahu an. Maka tuan-tuan, dia tulis, dia sampaikan syair-syair tersebut. Maka tuan-tuan, berdasarkan hadis ini kita katakan dalam masjid boleh berqasidah. Cuma saya ingin menarik perhatian tuan-tuan, saya ingat mesyuarat fatwa 2014 lebih kurang begitulah. Masa tu buat kat PD, Datuk minta saya bentang, Tok Mufti minta saya bentang tentang qasidah dalam masjid. Saya guna sebiji kitab Syekh Nuruddin, Ayyuhal Kiram, Ad-Dufuf, Inna Ad-Dufufa fil Masjidi Haram. Sebuah kitab kecil yang Syekh Nuruddin tulis di Mesir dulu. Saya gunakan buku tu dan beberapa buku lain. As-Sama, buku tu saya minta di Maghribi, Dr. Aiman Akiti post kepada saya. 2-3 kitab saya gunakan.
saya bentangkan dalam syarat fatwa tu mengatakan qasidah boleh, yang tak boleh dufuf, percussion. Tuan-tuan qasidah silakan bacalah, ya imam ar-rusli ya sanadi, bacalah qasidah-qasidah yang tanpa muzik. Tapi kalau melibatkan percussion, kita pakai pandangan kajian Syekh Nuruddin yang mengatakan dufuf tak boleh. Sebab tu berlaku sedikit tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut perkembangan mungkin Abanik pun tahu, geng-geng Ulfah Jisidik pun tahu, ya, bahawa kalau Syekh dengan kumpulan Habib Yaman memang dipukul pompang dalam masjid, maka kalau Syekh Nuruddin datang dia tak kasih. Berlaku di Sarawak 2 tahun lepas saya ingat. Tapi Habib Omar akan ikut apa yang Syekh Nuruddin kata. Habib Omar bin Hafiz, apa yang Syekh Nuruddin pakai, itulah dia fatwa yang Habib Omar hormati. Walaupun para habaib di Yaman mereka mengambil pandangan-pandangan yang lain yang mengharuskan berkompang, berpercussion, berrebana dalam masjid. Tuan-tuan, ini kena faham. Jadi kesimpulan dia, qasidah ni hadis dia. Sayyidina Hasan ketika bertembung dengan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Hasan mempertahankan pendiriannya yang mengharuskan qasidah dalam masjid. Tapi kalau dah campur dengan percussion tadi, maka kita ambil pandangan berhati-hati, tidak berpercussion dalam masjid. Kalau nak percussion, kena pindah ke Melaka, pindah ke Selangor. Itu mungkin tak ada fatwa yang melarang. Maka saya kata tadi, ketika saya bentang tu, alhamdulillah ahli masyarakat setuju, maka itulah keputusan fatwa yang dikeluarkan, boleh berqasidah tetapi tidak boleh menggunakan alat-alat muzik. Tapi kalau kat dataran, itu cerita lain. Okey, luar masjid cerita lain. Dewan solat kita terikat dengan fatwa negeri tadi. Boleh beza tuan-tuan. Balai raya cerita lain, madrasah cerita lain. Baik. Selesai bab qasidah tuan-tuan. Dan ingat, qasidah ni tuan-tuan, dia walaupun nampak macam hiburan, tetapi ada unsur pendidikan. Dia boleh mendidik jiwa tuan-tuan kalau dibaca dengan betul, dengan niat yang baik. Bukan nak lagu-lagukan sangat, bukan nak sodak-sodak, nak libas sampai terabang dia punya percussion tu, bukan nak libas sangat, tetapi biarlah tuan-tuan, penghayatan itu ialah qasidah itu dalam, kalau saya tarikat Ja'fariyah tuan-tuan, dia memang masuk wa madhu rasulillahi mahid dalal. Memuji Nabi itu merupakan antara asbab kuatnya kita menolak bala. Berqasidah kepada Nabi itu asbab turunnya rahmat. Qasidah itu tuan-tuan dibaca, maka hati kita akan menjadi tenang. Tetapi pastilah tuan-tuan, kita mesti bijak dalam mengatur. Jangan qasidah ayo pula mengaji, tak ada. Kalau buat malam 1000 selawat, malam cerita Nabi, penuh kuliah orang tak datang, itu yang kita kena botolkan. Kita nak datang dua-dua sekali tuan-tuan kan. Baik.